بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخواني أعزني الله وإياكم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kalimat yang sangat agung, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena kita di pagi ini diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sehat dan nikmat masa yang sangat luas, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, yaitu menuntut ilmu agama, mempelajari tentang kejadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meliputi akhlak dan kejadian atau kepribadian atau personality baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab yang sangat mulia, yaitu kitab Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'il Muhammadiyah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan sambung pelajaran kita mengenai hadis yang menjelaskan tentang ketawaduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Syama'ilun Nabi. Ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni merupakan bab yang ke-47. Kalau kita tengok dalam terjemahan dia, iaitu hadis yang ke-320. Jadi sekarang ni insya-Allah kita akan membahas tentang hadis yang ke-320 tentang sifat tawadhu, sifat rendah diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling sempurna dari bentuk tubuh ataupun dari segi akhlak. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tawadhu, bahkan disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, di antara tawadhu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak mau dipuji, ya, tidak mau dipuji-puji, tidak mau disanjung-sanjung. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat agar tidak memuji beliau. Kata baginda, la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kamu melampau batas semasa kamu memujiku seperti mana orang Nasrani melampaui batas memuji Isa anak Maryam. Kemudian ketika ada seorang perempuan mengungkapkan hajatnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh wanita tersebut untuk untuk menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia mau. Bahkan di antara bahkan di antara ketawaduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah beliau diundang makan dengan makanan roti, kemudian di situ terdapat daging yang kurang begitu sedap, bahkan ada bau sedikit, tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menghargai, tetap memakan hidangan tersebut. Ini menunjukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tawadhu sekali, sangat merendahkan diri. Beliau tidak pernah merasakan bahwasanya beliau itu adalah orang yang paling agung, yang paling besar, yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau itu merasa sama dengan para sahabat yang lain. Baik. Hadis yang ke-320 ini, kalau kita tengok dalam hadis dalam buku yang ori
yaitu muka surat yang ke-361, yaitu hadis 334. Nah, kita ni sudah sampai kepada hadis 334. Ya. Hadis ini dibawakan oleh Anas bin Malik, merupakan pembantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni dia menjadi pembantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dia berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik, saya bacakan dulu. An Anas bin Malik قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رس وعليه قتيفة لا تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi mengerjakan haji sambil duduk di atas pelana yang usang atau yang lama, beralaskan kain baldu yang berharga tidak sampai 4 dirham. Masya Allah, tabarakar rahman. Jadi maksudnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan haji dan beliau itu duduk di atas pelana, di mana pelana tersebut adalah usang, sudah lama, macam kurang elok atau kurang pantas untuk dipakai, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu meletakkan di atas pelananya kain baldu yang berharga tidak sampai 4 dirham. Ini menunjukkan betapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu. Beliau lebih memilih pakaian yang biasa-biasa saja, tidak begitu mahal, tidak lembut, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan semua itu. Baginda tidak memerlukan kesenangan dunia, ya, kesenangan dunia tidak perlu. Yang penting bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat berinteraksi dengan baik, dapat memberikan pengajaran kepada para sahabat, dan dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nih, apa doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan haji? Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi. Ya Allah, jadikanlah ianya haji yang tidak ada unsur riya. Inilah doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji. Jadi beliau itu meminta dan memohon kepada Allah agar ibadah hajinya dijauhkan daripada perkara riya. Baginda memohon kepada Allah agar hajinya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin disanjung orang karena dia melakukan haji. Kemudian di sini Anda nak jelaskan apa yang terjadi pada saat ini, apa yang berlaku pada saat ini ketika orang melakukan haji ataupun naik haji, mereka itu ada unsur-unsur riya, mereka ada tujuan-tujuan lain. Ya, mereka ada tujuan-tujuan lain, di antaranya ada yang mereka beribadah menunaikan haji karena mereka mencari title, karena mereka ingin dipanggil haji, ya, karena mereka ingin mendapatkan nama yang agung, nama yang besar. Kalau nanti dia dipanggil haji, seakan-akan dia merupakan orang yang terpandang, orang yang sudah melakukan sesuatu yang tidak ramai dilakukan orang lain. Inilah beberapa tujuan orang yang melakukan haji pada hari ini. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu berdoa ketika haji, Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini sebagai haji yang tidak ada unsur riya. Makanya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin melakukan haji, ingin pergi haji, ya, maka kita lakukan atau beribadah haji tersebut dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan perintah Allah, karena menjalankan rukun Islam yang 5. Bukan karena kita ingin dipanggil haji atau hajat. Bukan. Tetapi apa yang berlaku pada saat ini? Banyak di kalangan kaum muslimin, mereka pergi ke Mekah,
melakukan haji ataupun umrah karena ada maksud lain. Ada maksud lain. Ingin mencari nama. Ingin mendapatkan nama atau gelaran haji. Wal'iyadu billahi ta'ala. Wal'iyadu billahi ta'ala. Jadi orang yang sudah melakukan haji dipanggil haji. Sebenarnya pemanggilan haji ini tidak ada pelarangan. Tidak apa kita memanggil seseorang itu yang sudah melakukan haji dengan sebutan haji. Tetapi sebenarnya ini kurang elok, kurang bagus, kurang baik. Kenapa dikatakan demikian? Karena kemungkinan apabila kita memanggil dia haji dengan panggilan haji, mungkin dia akan merasa tersanjung, merasa ada di atas dan sebagainya. Ya, kalaupun panggilan haji itu diperbolehkan dan disyariatkan, maka bagindalah yang pertama yang akan dipanggil haji. Tetapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji. Setelah beliau melakukan haji, beliau tidak dipanggil haji. Haji Muhammad bukan. Tetapi beliau dipanggil, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Begitu juga dengan para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Adakah mereka dipanggil Haji Abu Bakar? Tidak. Adakah Umar dipanggil Haji Umar? Tidak. Adakah Utsman dipanggil Haji Utsman? Tidak. Adakah Ali dipanggil Haji Ali? Tidak. Adakah Imam Malik dipanggil Haji Malik? Imam Syafi'i dipanggil Haji Syafi'i? Ahmad bin Hanbal dipanggil Haji Ahmad? Imam Hanafi dipanggil Haji Hanafi? Tidak. Justru mereka kalau dipanggil haji maka mereka tidak mau. Inilah yang terjadi pada saat ini. Inilah yang terjadi pada saat ini. Yang sangat ironi lagi, ada sebagian orang muslimin yang hanya melakukan ibadah umrah saja, tetapi dia mau dipanggil haji juga. Ini ada yang terjadi. Banyak yang terjadi ini. Terutamanya, ya adalah di beberapa tempat lah yang seperti ini ada. Dia pergi haji umrah, bukan pergi haji umrah, dia pergi umrah karena tujuan ingin dipanggil haji. Wal'iyadu billahi ta'ala. Dan ini masuk dalam kategori riya. Di mana amalannya tidak ada arti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan mendapatkan pahala, tetapi dia hanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu title atau panggilan haji. Wal'iyadu billahi ta'ala. Makanya kita kalau sudah melakukan haji, kita hindarkan daripada panggilan-panggilan haji. Kecuali kalau dia memang memanggil kita haji dan kita tidak mau, tidak mengapa. Tidak mengapa. Ketika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang melakukan riya, "Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya, fahal tajiduna indakum jazaa'a." Sekarang kamu pergi kepada orang-orang yang kamu berbuat riya kepada mereka dahulu. Adakah kamu sekarang ini mendapatkan balasan daripada mereka? Nah, itulah nanti balasan bagi orang yang melakukan ibadah karena riya, terutamanya haji ni. Memang banyak unsur riya ni dalam dalam ibadah haji ni. Wal iyadu billahi ta'ala. Wala sum'ata, ya, wala sum'ata, dan tidak ada unsur kemasyhuran atau ingin didengar orang lain. Sum'ah ini maksudnya adalah melakukan ibadah karena dia ingin didengar oleh orang lain. Jadi doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah hajinya dijauhkan daripada perkara yang membatalkan amal, yaitu riya dan sum'ah. Ingin dilihat dan ingin masyhur, ingin terkenal, ingin didengar orang bahwa si fulan telah melakukan haji, bahwa si fulan melakukan haji dan sebagainya. Dan yang paling ironi lagi nih, banyak di kalangan orang muslimin ketika mereka melakukan ibadah haji ataupun riya, maka apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil gambar selfie, lalu diupload ke Facebook, ke WhatsApp, Instagram, dan dia mengatakan,
Alhamdulillah aku sudah melakukan haji. Alhamdulillah aku sudah berdoa dengan mengalirkan air mata. Alhamdulillah aku sedang ada di Jabal Nur dan sebagainya. Inilah aku sekarang sudah ada di Mekah. Inilah aku lagi berada di depan Ka'bah. Ini apa? Ini merupakan perbuatan riya. Untuk apa antum ya menginformasikan, memberitahu orang lain tentang keadaan antum atau ibadah antum yang ada di Mekah tersebut? Untuk apa? Kalau bukan untuk tujuan riya. Inilah yang terjadi pada saat ini. Waliyadu billahi ta'ala. Kita memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ibadah haji kita ini dinilai ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keridhaan dan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhkan daripada perbuatan riya. Sebenarnya kalau kita bandingkan antara haji dengan salat, mana yang lebih utama, mana yang lebih wajib? Yang lebih utama dan yang lebih wajib adalah salat. Kenapa orang yang salat tidak dipanggil musalli? Musalli Ahmad, musalli Abu Bakar, dan musalli-musalli yang lain. Kenapa tidak dipanggil musalli? Padahal orang yang salat itu lebih agung daripada ibadah haji. Ibadah salat lebih agung, lebih mulia daripada ibadah haji. Kenapa orang yang salat tidak dipanggil musalli? Nah, coba kita berfikirlah. Berfikir sajalah. Jadi tak perlu kita sebenarnya memanggil haji-haji. Tak perlu. Panggil namanya saja. Karena ibadah haji itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk manusia. Untuk Allah. Ini berkaitan dengan ibadah. Awas, hati-hati. Hati-hati bagi kita yang yang melakukan haji. Baik. Ini hadis hadis 334. Ya. Kemudian kita pindah kepada hadis berikutnya yaitu 335. Kalau kita tengok dalam terjemahan dia, hadis yang ke-321. Nah, hadis ini juga dibawakan oleh Anas bin Malik. Nah, ini tentang kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik qala lam yakun shakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalika. Tengok ni. Kata Anas bin Malik, lam yakun syahsun ahabba ilaikum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun daripada sahabat yang lebih dicintai, yang lebih disayangi, yang lebih dikagumi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dicintai oleh mereka daripada keluarga mereka. Itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda adalah nabi, rasul yang dijamin masuk surga, mengajarkan ilmu, memberikan menunjukkan hidayah dan sebagainya. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai oleh para sahabat daripada yang lainnya. Masya Allah, tabaraka rahman. Semoga kita diberikan nikmat berkumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga nanti. Tengok ni. Apa kata Anas bin Malik? Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu. Tengok ni. Macam mana ni? Dari tawaduk, ini tawaduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu, dan mereka para sahabat ketika nampak atau melihat baginda datang, lam yaqumu, mereka tidak berdiri. Kita dah tahu kan, sahabat itu begitu mencintai, begitu menghormati, ya, begitu memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila baginda datang menghampiri mereka ni, mereka tidak berdiri. Mereka tidak berdiri untuk menghormati baginda, tidak. Kenapa mereka tidak berdiri? Lima ya'lamuna min karahatihi lidzalika. Karena mereka mengetahui bahwasanya baginda tidak menyukai perbuatan tersebut. Jadi baginda ini tidak suka. Apabila baginda datang, terus para sahabat berdiri, tidak suka. Baginda tidak suka tersebut. Ini menunjukkan ketawaduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau dihormati,
Beliau tidak mau disanjung, beliau tidak mau dipuji. Walaupun dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk berdiri atas kedatangan Sa'ad. Ya, atas kedatangan Sa'ad. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan ini hadisnya hadis sahih. Ya, tengok ni. Ini sama hadisnya dengan tadi ya. Jadi katakan dalam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ini yang sama hadisnya tadi. Baik. Hadis yang menjelaskan perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat agar dia berdiri ketika ada seseorang yang bernama Sa'ad. Ini disebutkan dalam Sahih Abu Dawud ya, dalam kitab karangan Syekh Albani, Sahih Abi Dawud, yaitu hadis yang ke-5215. Tengok ni. أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار أقمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika saat ini datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Kumu ila sayyidikum." Berdirilah untuk menyambut tuanmu. Au ila khairukum, ataupun menyambut orang yang paling baik di antara kalian. Ya, faja'a hatta qa'ada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'ad tersebut datang menghampiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk di dekat beliau. Ini perintah untuk memuliakan ya. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk berdiri atas kedatangan Sa'ad. Kenapa beliau menyuruh untuk berdiri? Untuk pengagungan saja. Ya, untuk memuliakan dan menghormati Sa'ad ni. Disebutkan penjelasannya yang lain bahwasanya kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk berdiri, disebutkan dalam penjelasannya di sini. Okey. Ini dalam keadaan menaiki himar kalau tak silap. Jadi para sahabat berdiri dan diperintahkan untuk membantu atau menolong saat ini agar diturunkan daripada tunggangannya. Ala kulli hal, walaupun demikian, tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau apabila beliau mendatangi para sahabat terus berdiri, tidak mau. Ini menunjukkan ketawaduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah rahman. Baik, sekarang kita pindah kepada hadis selainnya. Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-336. 336. Ini merupakan hadis yang panjang, sangat panjang sekali ni. Mungkin paling terpanjang dalam kitab ni. Syama'ilun Nabi. Mungkin kalau kita tulis sampai 4 muka surat ya. Dan hadis ini merupakan sambungan daripada hadis yang ke-8. Ya, hadis yang dulu yang menjelaskan tentang fizikal atau bentuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sambungan dia. Sambungan dia sangat panjang sekali ya. Mungkin kita akan habiskan dalam hadis ini mungkin waktu kita. Tengok ni. Hadis ini dibawakan oleh Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ibni Abi Halah, anil Hasan bin Ali. Tengok ni, hadis ini dibawakan oleh Hasan bin Ali. Qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah. Hadis ini juga berkaitan dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ketawaduannya, dengan rendah dirinya, akhlak bersama para sahabat, para keluarga dan semua kalangan. Hadis ini komplit. Kata Hasan bin Ali, qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah
وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر ما شاء الله تبارك الرحمن فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. Masya Allah. Ini baru perenggan yang pertama nih ya. Dalam hadis ini. Panjang sangat. Memang panjang sangat. Mungkin hadis ini paling terpanjang. Tengoklah. Jadi daripada Hasan bin Ali, dia berkata, Hasan bin Ali ini merupakan cucu baginda Nabi SAW, anak kepada Ali. Dia berkata, Sa'altu khali Hind bin Abi Hala. Aku bertanya kepada pakcikku yang bernama Hindun bin Abi Hala. Sebab khali di sini maknanya adalah pakcik. Hindun bin Abi Hala ini merupakan saudara tiri Fatimah. Ya, saudara tiri Fatimah. Sehingga walaupun saudara tiri, Hasan bin Ali tetap mengatakan khali Hind bin Abi Hala. Wa kana wasafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hindun ni, ya. Hindun ni dia paling pandai memberikan sifat atau menceritakan akhlak dan bentuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ana ashtahi ay yasifa li minha syai'an. Kata Hasan bin Ali, aku ni sangat mengetahui, ya, aku ini ingin mengetahui agar pakcikku Hindun itu menceritakan tentang sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sifatnya aku ingin mengetahui daripadanya. Kata Hasan bin Ali. Faqala, maka Hindun bercerita. Faqala, Faqala, maka Hindun bercerita. Jadi Hindun itu bercerita kepada Hasan bin Ali. Apa kata Hindun? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya sangat agung, sangat berwibawa. Ini sudah dijelaskan pada hadis yang ke-8. Kita sudah mengetahui bahwasanya tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, ya. Tubuhnya bidang, kemudian hidungnya mancung, dan wajah beliau itu bersinar, ya, bersinar, kemudian banyak sekali diceritakan pada hadis sebelumnya. Jadi kata Hindun bin Abi Hala, ya, fakhman mufakhaman. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat agung sekali, sangat berwibawa. Yatala'la'u wajhu tala'lu al-qamari lailatal badr. Masya Allah, wajahnya itu berseri-seri, mengeluarkan cahaya seperti mana cahaya rembulan di bulan purnama. Ini tetapi maksudnya bukan mengeluarkan cahaya seperti lampu, bukan. Tetapi yang dimaksud cahaya adalah muka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berseri-seri. Jadi kalau kita pandang muka beliau itu sangat istilahnya sangat terang, comil, indah, putih kemerah-merahan. Itu maksudnya yatala'la wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badr. Ya. Fadzakara al-hadits bitulhi. Kemudian Hindun ini menceritakan hadis yang sangat panjang. Maksud hadis ini, maksud perkataan ini ada hadis terdapat dalam hadis yang ke-8 tu. Boleh tengok lagi, boleh refer baliklah kepada hadis yang ke-8 tu. Ini maksud hadzakara al-hadits bitulihi. Qala al-Hasan. Sekarang Hasan berkata. Setelah Hasan bin Ali ini mengetahui informasi tentang sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakatamtuhal Husaina zamanan, maka aku menyimpan, merahasiakan tentang sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Husain dalam waktu yang sangat lama. Maksudnya Hasan tidak menceritakan tentang sifat-sifat tersebut kepada Husain, kepada saudaranya. Tidak menceritakan. Thumma haddastuhu fawajadtuhu qad sabaqani ilaihi.
kemudian aku ceritakan kepada dia. Nah, pada suatu hari Hasan menceritakan sifat-sifat baginda kepada Husain. Lalu fawajadtuhu qad sabaqani ilaihi. Rupa-rupanya Husain ini lebih dulu mengetahui sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada saya. Kata Hasan. Ternyata nih Husain lebih dulu mengetahui sifat-sifat baginda daripada aku. Kata Hasan. Masya Allah. Fasa'alahu amma sa'altuhu anhu. Maka dia bertanya. Ya. Fasa'alahu. Sekejap ya. Fasa'alahu amma sa'altuhu anhu. Dia pernah bertanya kepada Hindun apa yang aku tanyakan. Ternyata Husain ini juga pernah bertanya kepada Hindun seperti pertanyaannya Hasan. فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل آباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. Setelah itu bahkan kata Hasan, dia juga pernah bertanya kepada bapaknya yaitu Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya bertanya kepada Hindun, tetapi juga bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib mengenai sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya, bentuk tubuhnya dan kepelbagaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan semua. Ya, ditanyakan semua. Ya. Kemudian ayah beliau mencerita dia bertanya kepada ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib mengenai masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan keluar rumah dan fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ditanyakan oleh Husain kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib yang pertama mengenai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, menanyakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah. Kemudian menanyakan tentang bentuk atau rupa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya ditanyakan. Tidak satu pun yang ditinggalkan, semua ditanyakan oleh Husain kepada bapaknya tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya, sifatnya, bentuk tubuhnya, ketika berada di rumah, ketika keluar rumah, dan sebagainya. Ditanya semua. Ditanya dengan details. Masya Allah, tabarakallah rahman. Nah, tengok ni. Qala al-Husain. Husain berkata. Ini Husain menceritakan sekarang ni. Fasa'altu abi an dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada ayahku, kepada Ali bin Abi Thalib, tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah. Jadi pertanyaan yang pertama adalah ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah. Ketika masuk ke dalam rumah ni, apa kira-kira yang diperbuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Ali bin Abi Thalib menjawab, kana idza awa ila manzilihi jazza'a dukhulahu thalathata ajza'. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah, beliau membagi masa beliau kepada 3 bagian. Jadi ketika baginda berada di dalam rumah, waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama, juz'an lillahi. Yaitu pertama, satu bagian untuk Allah. Ini maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berzikir, salat malam, ya, membaca tasbih, ya, kemudian membaca tahlil, takbir dan sebagainya. Intinya juz'an lillahi taala ini maknanya adalah ibadah. Jadi ketika beliau berada di dalam rumah, ya, yang pertama beliau itu melakukan ibadah. Bagian yang pertama dilakukan oleh beliau untuk beribadah. Nah, yang kedua, wa juz'an li ahlihi. Ini yang kedua. Ketika beliau berada di dalam rumah. Yaitu bagian yang kedua untuk keluarganya. Yaitu untuk
bercakap-cakap, duduk bersama, kumpul bersama, berseimbang, menanyakan tentang keadaan dan sebagainya. Di antaranya bersama istri beliau, ya, bercanda tawa dan sebagainya. Ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua untuk keluarganya, keperluan mereka, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, wa juz'un li nafsihi. Ini bagian yang ketiga. Wa juz'an li nafsihi, dan bagian yang ketiga yaitu waktu untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagian yang ketiga ini diperuntukkan untuk diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tadi waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah dibagi untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah. Yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk diri beliau sendiri. Untuk dirinya, summa jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas. Untuk waktu diri beliau ini masih dibagi dua. Ya. Untuk waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibagi dua. Yang pertama dibagi untuk diri beliau, yang kedua dibagi kepada manusia. Jadi dibagi untuk dirinya dan para sahabat, untuk melayani sahabat. Masya Allah, tabaraka rahman. Kadang ada sahabat yang datang kepada rumah beliau menanyakan tentang agama, soalan agama dan sebagainya. Ada yang meminta hajat dan sebagainya. Akan dijelaskan pada hadis ini. Nah, tengok nih. Sambungan dia. فَيَرُدُّ ذَلِكَ بِالْخَاصَةِ عَلَى الْعَامَّةِ. Nah, tengok nih. فَيَرُدُّ ذَلِكَ بِالْخَاصَةِ عَلَى الْعَامَّةِ. Bahagian untuk umat, ya, bahagian untuk umat baginda gunakan bersama orang tertentu untuk maslahat orang ramai. Jadi perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, beliau bicarakan dengan orang khusus, dengan para pembesar-pembesar, ya, dengan para sahabat yang memiliki kemampuan untuk menguruskan umat. Ini maksudnya adalah orang VIP, ya, VIP. Very important person, ya. Orang yang sangat mempunyai kepentingan. Jadi apabila ada urusan umat, beliau bagi kepada orang tertentu untuk menyelesaikan urusan tersebut. Masya Allah, tabaraka rahman. Inilah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepemimpinan itu telah ada. Ilmu kepemimpinan itu telah dimulai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wala yaddakhiru ankum syai'an. Nah, tengok nih. Wala yaddakhiru syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembunyikan suatu perkara pun daripada mereka. Apabila ada perkara penting ataupun ada sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terus menyampaikan kepada para sahabat, tidak pernah menyembunyikan. Wa kana min siratihi fi juz'il ummati isaru ahli al-fadl bi'idhnih. Senanglah kalau kita baca terjemahan dia. Daripada kita susah-susah terjemah, lebih baik kita terus baca terjemahan saja. Antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa bersama umat, baginda adalah mendahulukan mereka yang mulia dengan izin baginda bagi menyampaikan permasalahan umat. Masya Allah, tabaraka rahman. Inilah kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada suatu keperluan ataupun kebutuhan ataupun hajat yang menyangkut kebersamaan umat atau kemaslahatan umat, maka beliau itu mendahulukan mereka yang mulia dengan izin baginda bagi menyampaikan permasalahan umat. Ini sudah dijelaskan tadi, ya. Kemudian wa qasmuhu ala qadri fadlihim fid din. Wa qasmuhu ala qadri fadlihim fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagi permasalahan umat itu berdasarkan peringkat maslahat mereka dalam masalah agama. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi di antara mereka ini
ada yang mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan perkara agama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut mereka dan dijawab semua persoalan mereka. Masya Allah, tabarakar rahman. Inilah halak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَمِنْكُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنْكُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْكُمْ ذُو الْحَوَائِجِ. Di antara mereka nih yang datang kepada baginda nih, ada yang mempunyai satu hajat, ada yang mempunyai satu urusan saja. Di antara mereka ada juga yang mempunyai dua hajat, entah itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Wa minkum dzul hawaij. Di antara mereka ini ada yang mempunyai pelbagai kebutuhan, pelbagai keperluan. Jadi semua keperluannya dibicarakan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fayatashaaghalu bihim wa yashghaluhum fima yuslihuhum. Nah, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk mengurusi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyibukkan diri menguruskan mereka yang berhajat itu. Nah, jadi setiap mereka yang berhajat, baginda sallallahu alaihi wasallam terus uruskan hajat tersebut. Wa yashghaluhum fima yuslihuhum wal ummata min musa'alatihim anhu. Daripada pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, jadi semuanya terjawablah hajat-hajatnya, keperluan-keperluan mereka dilayani oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka bertanya, pertanyaan mereka dijawab dan sebagainya. Wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka melakukan sesuatu yang patut, ya, atau melakukan hal yang memberi kebaikan kepada diri mereka sendiri dan seluruh umat. Jadi beliau itu memberikan arahan apa yang sepatutnya dilakukan agar perbuatan tersebut mendatangkan manfaat kepada mereka. Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajar dan mendidik para sahabat radhiyallahu anhum. Wa yaqulu, dan beliau berpesan. Nah nih, tengok nih. Bagaimana pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang hadir di depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Kalian yang hadir di depan aku nih mendapatkan informasi daripadaku, mendapatkan ilmu, pengajaran daripadaku, hendaknya disampaikan juga kepada orang yang tidak hadir. Inilah pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak datang di majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakar rahman. Ini berkaitan dengan dengan sebuah hadis, balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Masya Allah. Nah, kemudian wa ablighuni hajata man la yastati'u iblaghaha. Ini pesan yang kedua oleh baginda Nabi. Sampaikanlah kepadaku hajat orang yang dia tidak menyampaikan, yang dia tidak dapat menyampaikannya kepadaku. Maksudnya dia menyuruh para sahabat agar menyampaikan hajat seseorang. Apabila seseorang tersebut memerlukan atau mempunyai hajat, maka hendaklah di antara kalian itu menyampaikan hajatnya kepadaku. Jika hajat tersebut tidak dapat disampaikan oleh dirinya secara langsung. Nah, itu maksud dia. Itu maksud dia. Okey. فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sebab sesiapa yang menyampaikan hajat orang lain yang tidak mampu menyampaikannya sendiri kepada seorang pemerintah atau raja, Allah akan teguhkan kakinya pada hari kiamat. Jadi maksudnya sesiapa yang menolong atau menyampaikan hajat seseorang kepadaku, di mana hajat maksudnya sesiapa yang menolong untuk menyampaikan hajat kepada seorang pemerintah
atau seorang raja, ya, di mana dia tidak dapat menyampaikannya sendiri, maka Allah akan memberikan pertolongan, akan meneguhkan kedua kakinya nanti di hari kiamat. Jadi orang yang menyampaikan hajat orang lain kepada seorang raja ataupun pemimpin, maka dia akan ditetapkan kedua kakinya di hari kiamat. Maksudnya dia akan diberikan berbagai pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan tolong menolong lah. Nah, tolong menolong. La yudhkaru indahu illa dhalika. La yudhkaru indahu illa dhalika. Hal-hal yang diceritakan semasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya yang bermanfaat saja. Nah, jadi apa yang diceritakan bersama baginda itu hanya sesuatu yang bermanfaat saja. Itulah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bermanfaat. Tidak ada yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sia-sia. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Paling baik Islamnya seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada artinya, yang sia-sia. Meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Itulah orang Islam yang paling baik. Wala yaqbalu min ahadin ghairahu, ya, baginda tidak menerima min ahadin ghairahu kecuali sekiranya hal itu diperlukan, ya, diperlukan dan bermanfaat untuk orang yang menyampaikan. Masya Allah, tabarakar rahman. Jadi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya bermanfaat. Yadkhuluna ruwadan wa la yaftariquna illa an zawakin. Nah, tengok ni. Apa terjemahan dia? Para pembesar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pelbagai permintaan dan masalah. Jadi para pembesar, pemimpin-pemimpin Quraisy, pemimpin-pemimpin Arab ni dia mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pelbagai permasalahan, membawa pelbagai persoalan, lalu ditanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta solusi dan jawaban daripada baginda. Masya-Allah, tabarakar rahman. Ya. Kecuali mereka tidak pulang, wa yakhrujuna adillatan ya'ni 'alal khair wa la yaftariquna illa an zawaqin. Mereka tidak pulang, tidak balik ke tempat mereka masing-masing kecuali selepas mendapatkan bekalan ilmu, ya, dan akhlak. Masya-Allah, tabarakar rahman. Jadi mereka ini tidak akan kembali, pembesar-pembesar yang mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan kembali kepada tempat mereka kecuali setelah mereka mendapatkan penjelasan dan pendidikan dan pengajaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhrujuna adillatan ya'ni 'alal khair. Tengok ni. Wa yakhrijuna adillatan 'alal khair, dan keluar bersama dalil sebagai tunjuk kepada kebaikan. Jadi mereka ini membawakan dalil-dalil, membawakan penjelasan-penjelasan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dalil-dalil tersebut menunjukkan kepada kebaikan. Inilah tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu berada di dalam rumah. Ini cerita yang pertama ni. Cerita yang pertama apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah. Beliau membagi waktunya kepada 3 bagian. Yang pertama dibagi untuk Allah, iaitu untuk beribadah. Yang kedua dibagi untuk keluarganya, iaitu untuk bercerita seimbang, menanyakan tentang kondisi keluarganya. Kemudian yang ketiga, waktunya dibagi untuk dirinya dan para sahabat ataupun orang lain. Inilah waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah. Boleh kita guna ni, boleh kita tiru ni. Ya, boleh kita tiru ni. Ini sangat bagus, sangat baik dan sangat bagus untuk kita jadikan sebagai sampel ataupun contoh di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita. Jadi kita yang pertama, waktu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kita berada di dalam rumah. Jangan kita hanya relax saja.
Main handphone, main gadget, main game dan sebagainya, berbaring, makan, minum. Tetapi bagi waktunya untuk Allah. Salat malam, berzikir, membaca tahlil, membaca salawat, banyak baca Quran dan sebagainya. Di samping kita bersembang atau berkumpul dengan keluarga kita. Sekarang yang kedua. Penuturan atau perkataan Husain yang kedua. Ini cerita Husain yang kedua. Yaitu tentang keluarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda Nabi berada di luar. Qala, Husain berkata. Husain berkata, "Fasa'altuhu an makhrajhi kaifa kana yasna'u fihi." Lalu aku tanya, ya. Lalu aku bertanya kepada ayahku Ali bin Abi Thalib mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada rumah. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika beliau keluar rumah? Ini maksud dia. Ini maksud dia. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Qala, dia berkata, Ali bin Abi Thalib menjawab, "Kana Rasulullah yahzinu lisanahu illa fima ya'nihi." Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berada di luar rumah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan, menjaga lisannya, ya, menjaga lisannya, ya, kecuali pada hal-hal yang bermanfaat untuknya. Jadi apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar itu, lisan beliau itu dijaga. Dijauhi perkataan-perkataan yang kotor, dijauhi perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan orang lain, dijauhi perkataan-perkataan yang menyakiti, yang mencaci, menghina dan sebagainya. Inilah interaksi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berada di luar rumah. Jika sesuatu tidak bermanfaat, tidak dikatakan. Baginda diam. Wa yu'allifuhum wa la yunaffiruhum. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut dengan para sahabat di luar. Wa la yunaffiruhum, dan beliau tidak menakut-nakuti mereka. Jadi ketika beliau itu berkumpul dengan para sahabat di luar, beliau itu bersikap lembut, berkasih sayang kepada mereka. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengancam, tidak pernah menakut-nakuti seseorang di kalangan sahabat. Inilah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu berada di luar. Masya Allah, tabarakallah rahman. Boleh kita tiru ni. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim. Masya Allah. Hadis ini menjelaskan tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini nanti dhaif, tetapi kebanyakan secara makna memang sahih. Karena ini adalah akhlak baginda. Memang kualiti daripada hadis ini dhaif, tetapi maknanya adalah sahih. Boleh kita gunakan. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim. Mana tengok ni bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan pemimpin suatu kaum. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan, menghormati setiap pemimpin suatu kaum, ya, setiap pemimpin suatu kaum. Tengok ni. Jadi setiap pemimpin yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau baginda menemui seorang pemimpin daripada suatu kaum, beliau itu menghormati mereka, memuliakan mereka. Inilah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada saat ini apa yang terjadi ni? Banyak rakyat atau manusia yang mencela seorang pemimpin. Ini tidak boleh. Haram, hukumnya haram mencela seorang pemimpin. Kalau kita ingin mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita memang betul-betul cinta kepada Nabi, ingin mencontohi perbuat Nabi, tengoklah hadis ini. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim. Baginda memuliakan setiap pemimpin suatu kaum. Wa yuwallihi alaihim. Apa terjemahan dia?
wa yuwallihi alaihim, dan menempatkannya sebagai pemimpin untuk kaumnya. Maksudnya adalah mereka itu, maksudnya beliau itu sangat memperdulikan ia, menghormati dia sebagai pemimpin. Tidak seperti sekarang, di sana sini mencaci seorang pemimpin, memfitnah seorang pemimpin, ya, dikatakan ini tukang rasuah, ini adalah tidak betul, ini bodoh, pemimpin bodoh dan sebagainya. Ini gila kekuasaan, gila harta, koruptor dan sebagainya. Ini tidak boleh. Sebagai rakyat kita diam. Kalau kita ingin memberikan nasihat kepada mereka, berilah mereka nasihat dengan cara yang baik. Jangan mereka itu dicaci maki, difitnah, dikecilkan, digunjing. Masya Allah. Antum yang melakukan seperti ini, mencaci pemerintah, tidak memuliakan pemimpin, tidak memuliakan raja, maka nanti akan dihisab, akan berat hisab antum nanti di akhirat. Bahkan kemungkinan besar pahala antum akan dibagikan kepada orang yang dicaci nanti. Wal-iyadu billahi ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jaga mulut kita daripada berkata kotor. Walaupun pemimpin tersebut zalim, walaupun pemimpin tersebut tidak baik, kita doakan mereka, kita berikan nasihat dengan lemah lembut. Jangan difitnah. Wal-iyadu billahi ta'ala. Makanya kalau kita dengar kawan-kawan kita sedang mencaci pemimpin, kita berikan nasihat kepada dia. Bahwasanya ini adalah tidak boleh. Tidak boleh. Memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan. Ini tidak boleh. Muslim dengan muslim lainnya itu adalah bersaudara. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang lainnya selamat daripada ucapannya, wa yadihi, dan tangannya. Itu adalah sebaik-baik orang muslim. Kena jaga mulut kita ni. Lisan kita ni kena jaga. Tengok ni bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati pemimpin suatu kaum. Apalagi pemimpin itu adalah merupakan kaum kita. Baik, kemudian وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْكُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَرَفُهُ وَخُلُقَهُ. وَيَحْذَرُ النَّاسَ, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada manusia. Baginda juga menjaga diri daripada keburukan manusia. Jadi baginda itu menjaga diri beliau daripada keburukan manusia. Siapa yang ingin mencelakai baginda, baginda berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan tersebut. Tanpa menyembunyikan wajah baginda yang ceria dan akhlak baginda yang mulia. Masya Allah, tabarakar rahman. Kemudian selanjutnya, wa yatafaqqadu ashabahu, dan baginda Nabi ya memperdulikan, memperhatikan keadaan para sahabat. Tengok ni, bagaimana baginda itu mencintai para sahabatnya. Jadi tidak ada di antara mereka yang dilebihkan satu sama lain. Semuanya dikira sama. Diperhatikan. Ya, diperhatikan, dibimbing, dididik, diberikan pengajaran. Inilah amalan yang dapat memasukkanmu ke dalam syurga. Inilah amalan yang dapat menenangkan jiwa. Inilah amalan yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa dan ke dalam neraka. Semua diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Karena baginda sangat mengambil kira, sangat perhatian kepada para sahabat. Wa yas'alun nasa amma fin nasi, dan beliau menanyakan tentang kondisi atau keadaan yang terjadi di antara para sahabat. Menanyakan nih, apa yang sedang terjadi di antara para sahabat ini, ditanyakan semua.
kondisinya bagaimana, keadaannya bagaimana. Wa yuhassinul hasana wa yuqawwihi. Dan beliau itu, tengok, wa yuhassinul hasana, dan beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan yang baik dan mendukungnya dan menyokongnya. Jadi setiap kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suatu perbuatan kebaikan, maka baginda memujinya. Ya, beliau itu memuji atau memperbaik menilainya baik, ya, menilainya baik dan menyokongnya. Wa yuqabbilul qabiha wa yuwahihi, dan mencela perbuatan yang buruk. Yang baik dikatakan baik oleh baginda, yang buruk dikatakan buruk oleh baginda. Dan diberikan penjelasannya. Mu'tadilal amri ghaira mukhtalifin. Ya. Semua perkara baginda Nabi adalah sederhana. Maksudnya beliau ketika mengatasi suatu masalah, beliau atasi dengan cara yang sederhana. Tidak berlebih-lebihan. Ya, dengan cara yang adil dan tidak berlebih-lebihan. Nah, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ada suatu perkara, beliau itu mengambil menjadi penengah. Menjadi penengah. Dan tidak pernah memberikan hukum secara berlebih-lebihan. Lebih berpihak kepada yang satu ataupun lebih memihak kepada yang lain. Tidak pernah. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ada urusan atau suatu perkara, beliau putuskan seadil-adilnya. Tidak pernah berlebih-lebih. La yawfulu mukhafata an yawfulu aw yamilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melalaikan, ya, tidak pernah melalaikan bagi memperingati dan mengajari umatnya. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah lalai terhadap mereka di dalam mengajari mereka ilmu agama. Makhafata an yawfulu aw yamilu, baginda bimbang sekira mereka lalai mengambil manfaat daripada baginda. Ya, atau condong untuk malas dan bersenang-senang. Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likulli halin indahu atadun. Baginda memiliki ukuran dan persiapan bagi semua perkara. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada ilmu. Ya, untuk memutuskan suatu perkara, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diputuskan dengan persiapan yang matang. La yuqassiru 'anil haqqi wa la yujawizuhu. Baginda tidak mengurangi hak yang benar ataupun melampaui batas. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Tidak membenarkan yang salah dan juga tidak menyalahkan yang benar. Alladzina yalunahu minan nasi khiyarukum. Orang-orang yang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dekat bersama beliau adalah orang yang paling baik. Yaitu para sahabat yang agung. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal, Anas bin Malik. Masya Allah. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Generasi yang pertama. Afdalukum indahu a'ammakum nasihatan. Orang yang paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak memberi nasihat kepada umat. Siapa mereka? Itu mereka yang sudah disebutkan tadi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apabila ada kemungkaran, mereka para sahabat terus mencegahnya. Tidak takut. Ya, tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir mereka akan dibunuh. Untuk menyampaikan dakwah Islam, untuk memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian wa a'zamukum 'indahu manzilatan ahsanukum muwasatan wa mu'azaratan. Tengok ni. Orang yang paling agung kedudukannya, wa a'zamukum 'indahu manzilatan, orang yang paling agung kedudukannya di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanukum muwasatan wa mu'azaratan, yaitu
Mereka yang paling banyak menolong dan membantu sesama. Inilah orang yang terbaik, yang paling agung di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang saling menolong, saling membantu sesama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Hendaklah kalian saling bantu-membantu dalam kebaikan. Ini sudah diamalkan oleh para sahabat dan mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah adalah orang yang paling agung, saling tolong menolong. Kemudian, qala fasa'altuhu an majlisihi. Hasan berkata sekarang. Qala Hasan berkata. Oh, bukan Hasan, Husin ya. Qala Husin berkata atau meneruskan ceritanya, fasa'altuhu an majlisihi. Nah, sekarang yang ketiga nih. Jadi yang pertama sudah dijelaskan tadi tentang apa nih? Tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah. Beliau membagi waktunya 3 bagian. Yang kedua, ya, keadaan baginda atau apa nih? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di luar rumah. Ini sudah dijawab tadi. Kemudian yang ketiga, tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam majlis. Macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul atau berduduk bersama dengan para sahabat. Macam mana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya bagaimana? Keadaannya, ya, posisinya bagaimana? Kata Husin, fasa'altuhu an majlisihi, aku bertanya kepada ayahku Ali bin Abi Thalib tentang majlisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda itu ketika duduk di sebuah majlis? Faqala, maka Ali bin Abi Thalib menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala dzikrin. Apa maksud dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berdiri atau tidak berdiri dan juga pula tidak duduk illa ala zikrin, kecuali beliau berzikir. Kecuali beliau berzikir. Ketika berdiri beliau berzikir. Ketika duduk pun beliau berzikir. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bangun daripada majlis, beliau itu membaca istighfar kalau tak silap 100 kali beristighfar. Kalau tak silap ya. Ini hadis sahih. Jadi ketika beliau itu berkehendak bangun daripada majlis, beliau membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau tak silap 100 ya. Nah, tengok ni. Wa idzan taka ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihil majlis. Nah, tengok ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menghampiri satu kaum yang sedang duduk, baginda akan duduk di tempat yang kosong yang terakhir di majlis itu. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Maknanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mendahulukan yang lain. Kalau yang lain sudah duduk, kemudian baginda mendapati bagian duduknya, beliau terus duduk. Ya. Wa ya'muru bidzalika, baginda memerintahkan supaya umatnya melakukan perkara yang sama apabila menghadiri majlis. Nah, jadi itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita apabila kita menghadiri suatu majlis, ketika kita dalam keadaan berdiri, berzikir kepada Allah. Entah kita mau membaca tasbih ke atau tahmid ke atau tahlil, dipersilakan. Begitu juga ketika dalam keadaan duduk. Jangan terus seimbang. Kita duduk, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Atau baca bismillah. Sambil kita istighfar. Ataupun baca salawat. Ini penting untuk kita lakukan. Daripada kita membuang-buang waktu kita. Jadi maksimalkan.
Maksimalkan ya waktu kita ni, apalagi di bulan puasa ini. Kalau kita tidak ada tidak ada kerjaan, kita duduk di rumah, ambil Al-Quran ataupun ambil tasbih, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ataupun baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ataupun yang mau meroja Al-Quran dipersilahkan, ataupun ingin membantu orang lain, ataupun nak pergi ke masjid dan sebagainya. Gunakan waktu kita ini semaksimal mungkin. Apalagi bulan ini merupakan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Kemudian terusan dia, yu'ti kulla julasaihi binasibihi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak kepada setiap orang yang duduk mendengarkan baginda. La yahsabu jalisuhu anna ahadan aqramu alaihi minhu. Ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sesiapa yang duduk dalam majlis itu merasakan tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi baginda daripada diri mereka sendiri. Jadi semua yang duduk di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada orang lain. Semuanya sama. Umat Muhammad, hum ibadullah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang wajib tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih di atas orang lain. Tidak ada satu pun di antara mereka yang lebih mulia daripada sahabat yang lain. Semuanya sama. Semuanya sama. Yang tidak sama adalah ketakwaan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hanya mengetahui ketakwaan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu dikira sama semua. Tidak ada yang beza. Yang duduk di majlis baginda Nabi. Tak ada perbezaan di antara mereka. Entah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Talha. Semuanya sama. Beza dengan kita. Kadang di masjid itu ada pelainan. Sof yang pertama, dia dibagikan kepada kepada orang yang mempunyai jabatan tinggi. Ditaruhlah sejadah yang lembut di belakang imam dan diberikan diberikan bacaan ini untuk ini si fulan. Ada VIP lah. Sebenarnya ni tak begitu baik. Ini kesannya seakan-akan mereka itu lebih mulia daripada yang lain. Semuanya sama. Ini urusan dunia kok. Apa yang beza? Tak ada yang beza. Semua sama. Kira sama. Kulit putih ke, kulit hitam ke, yang rendah ke, yang tinggi ke, yang comel ke, yang buruk. Semua sama. Kedudukannya sama di dunia. Cuma di akhirat lah nanti kedudukannya yang tidak sama. Okay. Kemudian yu'ti man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwa al-munsarif anhu. Ya. Sesiapa yang mengajak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ataupun berbincang mengenai suatu hajat, baginda akan bersabar sehingga orang itu menyudahkan percakapannya dan pergi terlebih dahulu. Masya Allah. Inilah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man sa'alahu hajatan lam yarudduhu illa biha. Sesiapapun yang memohon hajat kepada Rasulullah tidak akan ditolak selagi baginda mampu memenuhinya. Au bimaisurin minal qawli. Baginda menyatakan dengan ayat yang paling baik dan ataupun jika beliau tidak mampu, baginda menyatakan dengan ayat yang paling baik dan menyenangkan. Jadi setiap orang yang mengutarakan atau menyampaikan hajatnya kepada baginda, entah itu meminta ke atau apa, beliau terus memberikan. Kalau beliau tidak punya, beliau akan berkata dengan baik. Akan menyampaikannya dengan baik. Aku ini tidak punya dan sebagainya.
Qad wasi'an nasa bastuhu wa khuluquhu. Nah, tengok ni. Wajah baginda yang tenar, yang tenang berseri dan akhlak baginda yang indah dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Masya Allah, tabarakar rahman. Inilah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasara lakum aban wa saru indahu fil haqqi sawa'a. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama bapa kepada mereka. Jadi seakan-akan baginda ni seorang ayah bagi para sahabat ni. Bagaimana seorang ayah? Mendidik, membimbing, memberikan pengajaran, mengarahkan kepada perbuatan kebaikan, memberikan solusi, berbincang, bermusyawarah. Seperti layaknya seorang ayah. Tetapi bukan ayah apa? Bukan apa nih? Bukan ayah yang hakikat, bukan. Karena tidak diperbolehkan menasabkan dirinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ataupun mengaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang bapa ataupun ayah. Ini tidak diperbolehkan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud seakan-akan beliau itu bapa kepada mereka karena beliau itu memberikan bimbingan, pengajaran dan pendidikan kepada mereka. Majlisuhu majlisu ilmin wa hilmin. Majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan sifat lembut. Ya. Majlisuhu majlisu ilmin. Majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah majlis ilmu. Ketika beliau berkumpul dengan para sahabat, beliau mengajarkan suatu ilmu agama yang mana ilmu tersebut sangat baik kepada mereka. Wahayain. Dan majlis baginda adalah majlis yang malu. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di satu majlis, beliau itu merasa malu, tetapi bukan merasa malu seperti kita malu, bukan. Malu untuk mengerjakan kejahatan atau keburukan di depan orang ramai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemalu. Pemalu untuk mengerjakan keburukan. Wa amanatin dan amanah. Wa sabrin dan sabar. La turfa'u fihi al-aswat. Tidak ada yang meninggikan suara ketika berada di dalam majlis baginda. Jadi para sahabat yang bermajlis dengan Rasulullah ni, mereka tidak pernah meninggikan suaranya di depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena meninggikan suara di depan Nabi itu adalah sesuatu yang dilarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kamu tinggikan, janganlah kamu angkat suaramu lebih tinggi daripada Nabi. Wala tu'banu fihi al-huram. Tidak ada mahram yang dicela. Wala tusna falatatukum muta'adilina. Tidak ada keburukan yang disebarkan. Inilah majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal kanu yatafadaluna fihi bittaqwa. Mereka semua sama kedudukannya. Mereka semua sama kedudukannya. Tidak ada yang dilebihkan daripada yang lain. Ya. Mutawadhi'ina yuwaqqiruna fihi al-kabir. Mereka mutawadhi'ina yuwaqqiruna fihi al-kabir. Mereka itu saling merendahkan diri. Ya, saling merendahkan diri. Kemudian mereka itu menghormati orang yang tua. Ya, yuwaqqiruna fihi al-kibar. Mutawadhi'ina yuwaqqiruna fihi al-kabir. Mereka saling menghormati berdasarkan ketakwaannya dan merendah diri. Di majlis itu mereka menghormati orang yang tua, wa yarhamuna fihi as-saghir. Dan di majlis itu orang yang tua menyayangi anak yang muda. Wa yu'siruna dzal haja, mendahulukan orang yang memiliki hajat. Ini merupakan sifat-sifat sahabat Ansar. Ya, lebih mendahulukan orang yang berhajat. Wa yahfazuna al-ghariba, dan menjaga hak orang yang baru datang dalam kalangan mereka.
Ini merupakan sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah 3 kondisi yang diceritakan oleh Husain mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama berada di dalam rumah, yang kedua berada di luar rumah, yang ketiga berada di dalam majlis. Sifat dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis ini tarafnya dhaif. Hadis ini tarafnya dhaif. Status dia dhaif. Tetapi walau bagaimanapun secara arti, secara makna ia adalah sahih. Apa yang disebutkan dalam hadis ini maknanya sahih. Ini adalah sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita masih ada lagi sisa waktu. Baik. Kita pindah kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-337. Kalau dalam terjemahan dia 323. Yaitu hadis ini dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Qatadah an Anas bin Malik qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي قراع لقبلته ولو دعيت عليه لأجبته. Ini tentang kerendahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawadhu beliau. Kata Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya, kata baginda, sekiranya aku diberikan hadiah yang berupa daging bagian betis atau paha. Yang dimaksud daging ini adalah daging kambing, bagian betis ataupun paha. Laqabiltu, maka aku akan menerimanya. Ini sifat tawadhu baginda. Siapa saja yang memberiku daging berupa paha kambing ke atau betis kambing ke, aku akan terima. Aku tidak akan menolaknya. Nah, kadang kita jumpai kan orang diberikan nasi dia tidak mau, diberi makanan tak mau karena dia kenyang ataupun merasa macam mana, merasa makanan itu tak sesuai. Jangan seperti itu. Jadi kalau ada orang memberi sesuatu kepada kita, kita ambil. Kalau kita tak nak makan, berikan kepada orang lain. Itu juga termasuk daripada sedekah kita. Walau du'itu alaihi la'ajabtu. Jika aku dijemput, maka aku akan datang, kata baginda. Masya Allah, tabaraka rahman. Siapa saja yang menjemput baginda akan datang. Nah, kalau zaman kita ni, kalau orang sudah besar, sudah berjaya, mempunyai harta, mempunyai kedudukan yang tinggi, kalau dia diundang oleh jirannya yang miskin, dia tidak mau. Inilah sebagian yang terjadi di masa kita, yang berlaku di masa kita. Wal-iyadu billahi ta'ala. Nah, mungkin ini saja. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan. Masih lagi berkaitan dengan sifat tawadhu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.